Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk para penonton yang dihormati. Alhamdulillah pada petang hari ini kita boleh diberi barakah oleh Allah SWT, diberi peluang untuk kita sama-sama berjumpa di Syawal yang mulia. Untuk hari ini live Facebook di page Ansar untuk Dek Ratipun, untuk Dek Ratipun, yang mana pada hari ini kita ada sedikit banyak akan berbicara berkenaan dengan masalah kegiatan yang diadakan oleh pihak Ansar, dan juga untuk sementara tu kerana keadaan Palestin dan juga Israel sekarang ni duduk tengah-tengah panah. Dan kita dengar berita hari-hari itu adalah berita dia tu kena bedek, dia ni kena bom. Jadi kita nak undur ke belakang sikit, kita nak ambil tahu cerita berkenaan dengan siapa dia Israel, siapa dia orang Palestin, orang Israel Palestin. Kita beritahu dia akar humi dulu, barulah kita faham apa yang terjadi sekarang ni. Kita ambil cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cerita yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama dengan kita pada hari ini adalah Ustaz Profesor Madya Dr. Ibrahim Semeh daripada Jamiah Qatani. Untuk masa sekarang saya serah langsung kepada beliau untuk sama-sama kita mendengar kupasan yang bernas insya-Allah. Maka dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansur 'ibadakal mujahidin fi kulli makan وفي فلسطين خاصة اللهم أعزهم على أعدائهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kepada penonton live show kita pada hari yang mulia ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu kuih yang cukup baiklah, kuih ke masa ukat ini untuk kita nak mari kenal sama-sama siapakah Israel dan bagaimanakah cerita mereka yang disebut di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih nyata lagi, lebih faham dan lebih nyata lagi hakikat apa yang berlaku sekarang daripada kezaliman yang diadakan oleh Yahudi terhadap ikhwah kita umat Islam Palestin sana. Jadi alhamdulillah, kita sebenarnya selalu dengar daripada banyak-banyak orang, pada ustaz-ustaz kita, acan-acan kita mengenai dengan Palestin, apa yang berlaku di Palestin. Kita dapat saksi bersama di dalam YouTube dan di dalam media, berbagai-bagai media yang kita saksi bersama kezaliman yang kita sangat berasa sedih dan yang berlaku terhadap ikhwah kita, walaupun bukan ikhwah kita, walaupun hatta orang yang bukan Islam sekalipun,
bila mana mereka dianyanyai tanpa hak, maka di dalam Islam tidak aku sama sekali kezalimi walaupun terhadap orang yang bukan Islam. Islam agama kita ni agama yang menegak keadilan, tidak rela dengan kezalimi sekalipun kezalimi itu berlaku terhadap orang yang bukan Islam. Sebab tu kalau kita tengok kepada ayat-ayat yang banyak-banyak ayat dan Allah Ta'ala perintah supaya kita adil, berlaku adil terhadap manusia walaupun mereka bukan orang Islam. Apatah lagi orang yang dianyanyai kita atam ni orang Islam, ikhwah kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wayak kepada kita, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum aw kama qala. Sesiapa yang tidak ambil berat tentang urusan orang Islam, maka mereka bukanlah dari kalangan mereka. Ini bukan benda yang kecil, bukan benda halus. Kita tidak padu, kita buat tak padu, buat tak hai apa ni main faham samkan kat benda hak berlaku terhadap ikhwah kita di mana-mana tempat sahaja, terutama ikhwah kita yang berada di Palestin sangat nyata dalam keadaan mereka saat itu tengah duk beribadat kepada Allah Ta'ala, maka mereka dianyanyai dan dibunuh dan sebagainya. Ini merupakan satu kezaliman yang orang Islam tak boleh nak terima, dan orang kafir sungguhnya dan sebenarnya dia tak boleh nak terima juga. Tapi oleh kerana mereka tu adanya dan perkasa lain dengan kita dapati bahawa mereka setengah mereka senyap saja, tidak ada timbulnya dan besar-besar kata benda tu zalim tak nak berlaku dak. Sebab itu adalah panggil sifat keadaan mereka yang Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Israel ni kita duk dengar Israel. Jadi Israel ni pia Israel. Jadi Israel ni adalah nama yang kedua kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Kalau kita tengok dari sejarah ni, Nabi Ibrahim ni dia mempunyai dua orang anak daripada Sarah yang bernamanya Ishak, dan anak daripada Siti Hajar yang bernamanya Ismail. Jadi bila mana Allah Ta'ala saat itu lahirkan Ismail dulu, lepas tu baru lahirkan Ishak lepas pada tu. Jadi bila mana orang panggil Hajar ni sebenarnya dia orang panggil hamba yang raja beri kepada Raja Iraq, dia beri kepada Nabi Ibrahim untuk milik. Maka Ibrahim ni belum pada tu tak dapat anak. Maka dengan takdirnya bila mana dia Hajar bersama dengan Ibrahim, maka Allah Ta'ala takdir supaya dapatnya seorang anak lahir daripada Hajarnya Ismail. Bila mana lahirnya anak Ismail, jadi timbul cemburu lah daripada isteri dia lah. Biasalah dekat ada orang tino mana-mana masa pun lagu tu berlaku. Jadi bila timbul bolehnya anak dengan hak dia, jadi dia tak berasa puas hati, maka akhir sekali Allah Ta'ala takdir juga dapat juga seorang anak tubik daripada Sarah, iaitu Ishak. Bila mana lahirnya Ishak, maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala supaya bawa Ismail dengan Hajar ni pergi kepada Mekah. Tak di Mekah, di bumi yang tidak ada pokok kayu sana. Jadi Nabi Ibrahim tu bawa lah Siti Hajar dengan Ismail tak di Mekah. Tinggalnya Sarah dengan Ishak bersama keduanya di Palestin. Jadi Ishak ni dia ada keluarga, kemudian lahirnya daripada Ishak Yaqub. Lahirnya Yaqub. Yaqub ni Yaqub ni adalah digelar dengan satu nama lagi ataupun disebut dengan nama satu lagi dalam Qurannya Israel wa Israel. Wa mimman hamalna Allah Ta'ala sebut min dzurriyyat Ibrahim wa Israel. Jadi ada sebut tentang Israel dalam ayat Quran, iaitu Nabi Yaqub. Jadi daripada Nabi Yaqub ni tubiknya 12 orang kita duk dengar dalam surah Yusuf tu, 12 orang tu ini merupakan ikhwah saudara kepada Yusuf alaihissalam. Jadi anak Yaqub tubik 12, panggil tubik 12 kabilah. Ada isna asyara asba' kita duk dengar dalam Quran sebut asba' tu. Jadi asba' ni
merupakan anak-anak kepada Nabi Yaqub. Terdirinya Nabi Yusuf, terdirinya Bunyamin, dan terdiri juga Lawi dan Yahuda ataupun Yahuda di kalangan anak-anak Nabi Yaqub. Jadi Israel ni ialah Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi kalau kita tengok cerita Israel ataupun cerita anak cucu Nabi Yaqub Bani Israel ni, kita dapati cerita yang dicerita secara detail dalam Quran, iaitu cerita Nabi Yusuf. Ketika mana rasa Yaqub ni dia jadi dalam ramai-ramai anak dia 12 orang ni, hak dia kasih dari segi perasaannya ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Bila mana dia terlalu kasih, dan benar perasaan kasih ni dia perasaan hati, dan perasaan hati ni dia timbul panggil manusia ni, kalau dia nak buat adil setara mana pun dia tak adil dari segi perasaan hati, dari segi anak sendiri, dari segi bini sendiri. Kalau bini perasaan dalam hati ni, Allah Ta'ala royak walan ta'dilu, mung tak akan buat jadi adil, berlaku adil perasaan dari segi perasaan. Tapi dari segi zahir dia kena adil. Kita ada anak ramai-ramai, kena adil berlaku anak kita ada beli kau ni, kena beli hal lain. Tapi dari segi perasaan kasih hurai kepada anak ni, dia tak serupa ni. Quran sendiri royak kepada kita. Dan Nabi Yaqub, orang yang menjadi Nabi sendiri, dia royak kata dia, anak dia berasa dan kasih jelas kata ayah dia Yaqub kasih kepada Yusuf lebih banyak pada mereka. Yang siapa dia bawa Yusuf, minta bawa Yusuf pergi jalan lagi main, tapi tujuannya supaya nak raih Yusuf. Tapi takdir Allah Ta'ala, Yusuf ni tu jadi besar di Mesir. Yang siapa jadi wazir, jadi Ratu Menteri di Mesir. Jadi dalam masa sekitar 40 tahun kata kajian ni, 40 tahun Bani Israel duduk di Palestin ni 40 tahun. Ya Israel ni ia tak timbul belum pada Yaqub. Ya Israel yang mari lepas pada Yaqub. Bani Israel ni ia kepada Yaqub. Yang terdiri pada 12. Ketika mana anak dia sani, ketika mana Yusuf gamnu besar. Jadi Yusuf bila mana nyata kata Yusuf ni tu gamnu besar adalah Yusuf anak kepada Nabi Yaqub, maka Yusuf ni pun perintahlah kepada ayah dia Yaqub, dan semua waktu suruh mari hak Bani Israel duduk di Palestin. Jadi taklah semua ahli ataupun Bani Israel anak cucu kepada Yaqub daripada Palestin pergi kepada Mesir, duduk di Mesir. Duduk di Mesir maknanya kalau kita tengok di sini, jadi jok di Nabi Ibrahim bawa masuk isteri dia Sarah bersama dengan Ishak di Palestin. Kemudian bolehnya Ishak kepada Yaqub, boleh Yaqub. Bila mana Yaqub lahir tu sekitar dalam masa 40 tahun duduk situ tu. Lepas pada 40 tahun semua sani Bani Israel berakat pindah daripada Palestin pergi kepada Mesir. Duduk Mesir paling lama sekali. Tubik daripada Mesir bila? Semasa Nabi Musa alaihissalam. Semasa Nabi Musa barulah tubik. Banyaknya nabi-nabi lepas pada tu. Hingga sampai mari masa Nabi Musa ketika Firaun, terutama Firaun Ramses yang kedua ni, dia sangat zalim. Dia ambil orang-orang Bani Israel ni sebagai hamba, buat untuk jadikan makan dia, buat gotu, buat binuk, buat gapo hak kita duk tengok sini hasil daripada kancaingan orang Bani Israel di Mesir. Dia guna jadi hamba kepada raja Firaun. Di Firaun tu nama gelarlah kepada raja. Nama gelar kepada raja. Orang yang jadi raja semasa Nabi Musa ialah Ramses ataupun dikenali dengan Ramses yang kedua. Ramses yang kedua. Ni berlakunya kezaliman yang sangat teruk. Tengok siapa akhir sekalinya Nabi Musa sana itu dengan takdir Allah Taala suruh mari suruh dan tunjuk kebenaran kepada Firaun. Akhir sekali bawanya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu lepas pada dia tinggal Palestin, anak cucu Nabi Yaqub tadi telah dia tinggal bumi Palestin, bukit tak ada lama. Lepas tu dia mari duduk di Mesir. Duduk di Mesir semasa Nabi Musa barulah Nabi Musa sana tu bawa pelik
bawa hingga mereka lari daripada kezaliman Firaun. Turun Laut Merah, kita dengar cerita Firaun tenggelam dalam Laut Merah hingga sampai dan Nabi Musa duduk nak pergi sampai di Palestin, duduk dia apa ni, duduk dalam padang pasir lebih kurang 70 tahun duduk dalam padang pasir. Ni ayat kata antara belum pada nak tapak di Palestin. Jadi bila mana untuk tapak di Palestin, kita dapati bahawa banyaklah timbulnya raja lah kasat timbul dalam Bani Israel dan nabi-nabi yang jadi raja yang siapa cerita banyak yang Allah Taala sebut. Jadi ayat kata Israel ni ialah dan Nabi Yakub. Lepas tu Bani Israel ni asal keturunan ialah asal keturunan daripada anak cucu anak cucu Nabi Yakub. Hak 12 orang tadi timbul daripada mereka ni lah. Mereka ni orang panggil Banu Israel, anak cucu kepada Nabi Yakub. Tapi kalau kita tengok sejarah, semasa apa ni mereka duduk di Palestin dengan timurnya peperangan daripada Babil, daripada Kanaani dan sebagainya, pada Iran gapo semua, kita dapati bahawa kawasan ini pernah ditakluk dah, pernah dipokong oleh satu anak yang agak besar juga di masa tu. Dalam korong ke-7 sampai korong yang ke-6 tersawat tisik ni, dia ada satu anak besar timbul di kawasan, terutama Tawa Okpang ni. Dah timbul satu anak besar, dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil Mamlakah Al-Khazar. Mamlakah Khazar bahasa Sia dia panggil anak Kasaria. Kasaria ataupun Kasar. Kasaria ni dia panggil asalnya orang Turki. Dia panggil kabilah Turki asal yuk orang hak dulu. Jadi mereka ni pernah jadi satu golongan orang yang pernah pergi tangi ataupun capu tangi dengan Rom, dengan Bizanti untuk nak lawan dengan Farsi. Jadi puak ni dia buat satu anak besar, dia kuat pun dia pokok kawasan ni. Masuknya Tajikistan, masuknya Dagestan, masuknya banyaklah Kazakhstan dah hanggo sampai setengah-setengah Suriah, Rusia ada ni. Jadi termasuknya negeri hak dia mengata Palestin. Palestin. Tapi oleh kerana kerajaan anak Kasaria ni, dia agama asal dia ni agama wasani. Agama pasang semua hatu, semua api, semua hatu ke satu. Fuak Turki asal semua hatu, semua gapo. Jadi fuak ni satu agama. Bila mana dia duduk kereta kawasan ni, didapati kawasan ini kebanyakan ahli dia, orang-orang kawasan ni daripada ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi. Membawa pada puak ni dia tak mayorak dengan kerajaan ada ni. Sebab tu dia duk mikir nak buat lagu mana, kerajaan dia duk mikir nak buat lagu mana, orang sana tu yang rak datang kami tuatun hak dia anak dia, supaya orang duk tai kampung dia ni terima yang rak kerajaan dapati dalam sejarah catat kata kerajaan dan kebanyakan orang besar-besar, terutama orang ada kenama kontimi amna dalam praktik tu, semua satu masuk Yahudi. Dan pada tahun yang ke-8 pada tersawat Tipek. Jadi mereka ni masuk Yahudi. Masuk Yahudi. Bila mana masuk Yahudi, kita dapati bahawa orang-orang Yahudi hak dia royak dalam kitab-kitab dia, dalam ekasan dia, sifat dia gitu gini, kata dia ni adalah satu cumpau hak Allah Taala pilih yang tidak capu nasab dengan orang lain. Semuanya sebenar bukan hakikat yang benar sekali. Hak sungguhnya dia capu habidah, capu aduk daripada hak asal daripada Bani Israel. Jadi capu dengan golongan yang lain, terutama dengan Yahudi yang baru, iaitu Yahudi yang daripada Anacak Kasaria ni. Jadi banyak pakat masuk Yahudi belaka. Bila mana Anacak ni dalam tersewat tisik dia hancur sana tu. Jadi semua orang ada dalam Anacak ni puak-puak hak jadi pemimpin besar ni pakat pecah rata pergi kepada Eropah, pergi ke mana, pergi ke Holland, pergi ke Almania, gapo semua. Jadi puak ni dah adalah Yahudi yang duduk di Eropah, di Europe.
Sebab tu bila mana kita tengok Yahudi ada di Palestin lah ni, Yahudi ada di Palestin lah ni, kalau kita kaji dan kita tengok apa yang disebut hatta ulama-ulama orang Yahudi sendiri, dia ngaku, dia kata Yahudi ada di Palestin lah ni hak jadi Bani Israel sungguh tak sapa 5% tak sapa 5%. Dan mengikut dia panggil wica apa? Dari segi kaji yin urang. Kata yin urang asal dia mana-mana. Bila mana dia kaji tengok, dia ukur dengan asal Bani Israel. Dan dia kata asal orang Bani Israel ni muka dia panjang. Bujur panjang, dia tak bulat. Tapi buat mari tengok kaji baru di segi yin ke apa semua, hak baru lah ni kau si persen ni asal dia bukan daripada Bani Israel. Hak asal ni muka yang dia nak bulat, kulit ke apa semua tak serupa, mata ke apa tak serupa belaka. Hak ni dah bila mana duk kaji gimai didapati 90% ni daripada Yahudi, hak daripada negeri Anacak tadi, Khazaria tadi. Dan hak asal daripada Turki, dah duk di kawasan Kukos, kawasan nu. Hak ni hak asal hak ada banyak di Palestin lah ni Yahudi. Dan Yahudi lah ni kalau kita tengok kok ya ni ya supaya ya bencang juga. Dan ya ada concan hak ada kuat kuasaที่มีอำนาจจริงๆที่อยู่ในฟาเลสไตน์lah ni, ada di Israel lah ni. Jadi Yahudi lah ni hak ada amanat sungguh. Kon hak orang mari hak hijrah daripada for Almania, for France, for Holland hak duduk di Europe. Hak ni asalnya bukan Bani Israel hak asal. Ada bukan Bani Israel hak asal, tapi mereka dengan ilmu jin ni dia isbat kata puak ni asal dia daripada Khazaria hak sungguhnya. Di segi keturunan kata daripada Bani Israel asal, ya sungguhnya tak ada sekali. Hak adanya lah ni pada Israel sungguh tak berapa, sikit sangat. Sebab tu kalau kita tengok ayat Quran sebut pada kita dah wa iza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifan. Ayat Quran kata ji'na bikum lafifan. Allah Ta'ala royak mengenai dengan Yahudi. Jadi bila mana sapanya wa'dul akhirah. Jadi wa'dul akhirah ni ulama tafsir dia beri tafsir tu dua pengertian. Satunya perjanjian semasa akhirat bila mana Allah Ta'ala bangkit. Jadi demo ni mari secara tokoh daripada golongan yang berlain ni. Di segi satu tafsir. Tapi satu tafsir lagi dia tafsir kata ji'na bikum lafifan ni wa'dul akhirah di dunia ni. Jadi bila mana akhir nak berlaku kiamat ni, Allah Ta'ala akan bawa mari semua orang Yahudi daripada semua pusuk dunia mari di satu tempat lafifan secara semua daripada orang jenis-jenis yang berlain ni. Lafif ni dalam bahasa Arab dia beri makna kata daripada jenis-jenis orang yang berlain ni, bukan satu jenis. Kalau kita tengok lah ni pun jelas nyata semua isbat secara ilmi. Doi syakani lak wi syakani cacen kata orang you haduk di Israel lah ni bukan daripada Bani Israel satu jenis pada Bani Israel dak, bahkan daripada golongan yang berbeza banyak. Sebab tu dalam ayat Quran ni dia sebut ayat secara jelas bahawa satu masa Allah Ta'ala akan bawa mari orang mereka ni, orang Yahudi ni daripada golongan yang berbeza, bukan satu jenis orang. Sebab tu masalah Israel duduk kata dia ni negeri Palestin ni asal tok dia semasa Nabi Daud, semasa Nabi Sulaiman. Jadi bila mana kita tengok sungguh hak sebenarnya mereka ni bukanlah daripada keturunan Bani Israel sekali dak, bahkan orang panggil radak, orang panggil klum hak perintah ataupun mi anak dalam Israel ni dia panggil klum Ishkanaz. Dari panggil dalam bahasa Israel panggil Ishkanazin. Jadi puak ni you hak daripada Almania, you daripada France, you daripada Poland. Jadi puak ni hak ada amanat sungguh di Israel. Adapun you lain hak mari daripada daripada Afrika ke apa semua ni
dia ada satu dia panggil cuncan lagi duk rendah pada puak ni. Jadi puak ni biasanya jadi kamakon, jadi orang duk uak. Jadi Yahudi diri dalam puak dia sendiri pun apa hatta lah ni kita duk tengok dah adanya belagak sama dia sebab tidak timbul keadilan dari segi dah ambil. Dah dia royak kat orang kata dia ni satu molek, tapi Tuhan royak kepada kita wa qulubuhum syatta. Dah hati sungguh puak-puak Yahudi ni tak satu, berbeza, apa ni tak jadi satu. Ini jelas sekali. Sebab tu bila kata Israel ni, jadi Israel ni duduk di Palestin. Satu ayat Quran yang kita duk tengok kaji ulama ulama baru kita duk kecek dah ni. Dan satu ayat Quran hak Allah Taala royak dalam surah Al-Isra. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat ke-8 ni Allah Taala royak dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala kata wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira wa fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum udana. Jadi ayat ni Allah Ta'ala royak kepada kita kata golongan Bani Israel ni dah akan buat rusak di muka bumi hak besar dah dua kerusakan dan mereka akan jadi takabur, jadi besar dengan besar-besar sungguh. Jadi dua kali timbulnya kerusakan yang dibuat oleh Bani Israel. Bila mana mereka dah buat satu kerusakan, Allah Ta'ala utuh hamba-hamba yang mempunyai kuatan untuk nak peracunnya orang-orang Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala Bani Israel benar kelik terhadap kuat tu. Kemudian berlakunya kezaliman pula, berlakunya kerusakan pula yang kedua, maka Allah Ta'ala akan hatta pula seperti dulu juga. Jadi ayat ni royak kata orang puak Bani Israel ni dia akan buat kerusakan di bumi dua kali. Kalau kita tengok kepada kitab-kitab tafsir hak sama ada tafsir Tabari, tafsir semua tafsir hak dulu ni, bukan tafsir baru ni. Jadi semua tafsir dulu ni ijma' kata dua kerusakan yang disebut di dalam Quran tadi telah berlaku sebelum pada kedatangan Islam. Sebelum pada kedatangan Islam telah berlakunya kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Bani Israel. Jadi dua-dua tu berlaku dah. Cuma di segi tafsir, di segi tentu kata hak manusia kah kerusakan, hak ni kah hak mana hak tu ada jadi khilaf. Tapi hak ijma'nya telah berlaku belum pada ni dua-dua kerusakan. Tapi ulama baru ni, ulama muasirin, termasuknya banyaklah ulama baru, antaranya Syekh Mutawalli Syi'rawi, marinya Dr. Salah Al-Khalidi, mari belakang sekali Dr. Syekh Jarrah, semua kata Israel akan hilang pada tahun 2022. Jadi demon ini dia tengok semula, dia kata kalaulah ulama tafsir dulu tengok apa yang duk berlaku lah ni, nescaya ulama tafsir dulu dia tak akan kata lagu tu, dia kata. Tapi dia kata hak dua-dua ni tak berlaku lagi, tapi berlaku semasa Islam. Dia kata berlakunya semasa Islam, bukan sebelum pada Islam. Belum pada Islam dak. Ni pendapat ulama baru yang kata hak duk berlaku lah ni. Hak duk berlaku lah ni, kerusakan yang dibuat oleh Yahudi lah ni, hak tu lah kerusakan yang akan marinya kata kerusakan yang kedua, dan mereka akan dihancurkan oleh orang Islam. Ini merupakan satu pendapat ulama baru. Satu pendapat ulama baru. Tapi kalau kita tengok sini, sama ada
Dan orang Yahudi dia nak buat berapa kali pun Tuhan tak ada royak kata nak buat 2 kali lepas tu tak buat. Cuma Tuhan royak kata mereka akan buat kurusuk ke hak besar, dah hak besar 2 kali. Tapi Allah Taala royak kepada kita wa in uttum udna. Wa in uttum udna. Kalulah orang Bani Israel ataupun orang Yahudi saat itu dia kelik pergi buat kerusuk ke semula di muka bumi, maka Allah Ta'ala pun akan kelik hatanya orang ataupun hamba-hamba mari peracur kerusak ke dia, mari peracurnya Bani Israel sekali lagi. Ni panggil benda yang Allah Ta'ala janji. Wa idza azana rabbuka. Dah dalam ayat Quran sebut atau Allah Ta'ala janji siap dah. Kata Allah Ta'ala akan atta dah orang hak mari buat dah mari seksa, mari buat turunnya keseksa ke atas orang-orang Yahudi ni. Allah Ta'ala ayat kata ila yaumil qiyamah, hingga sampai berlakunya kiamat. Nah ayat kata orang Yahudi perangai dia yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, mereka akan buat kerusakan dan kerusakan ni akan selalu dibuat oleh orang Yahudi hingga sampai berlakunya kiamat. Tapi setiap kali dia buat kerusakan, Tuhan hantar hamba untuk nak mai beracun buat dia. Dan setiap kali dia buat, Allah Ta'ala hantarnya dan hamba untuk nak beracun dia. Sebab tu kita berdoa lah, dan mudah-mudahan apa yang duk buat lah ni, orang Yahudi duk buat lah ni terhadap orang Islam dan di Palestin lah ni, bila mana dia buat kerusakan dan kerusakan yang sangat besar di Palestin, dan insya-Allah Tuhan janji siap dah, kata Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala akan hatta kelik, kembali kelik dah hatta orang mari peracun mereka. Dah tak kira boleh jadi orang Islam yang Allah Ta'ala hatta untuk peracun seperti mana dah yang berlaku lah ni Hamas dan sebagainya. Dah satu golongan yang Allah Ta'ala hatta untuk nak peracunnya dan kerusakan yang dibuat lah oleh orang-orang Yahudi. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat Quran ni, dalam ayat Quran ni kita dapati bahawa dalam ayat Quran ni sungguhnya dia sebut 2 kelimah yang tak serupa. Dalam ayat Quran ni sebut Bani Israel, dan dalam ayat Quran dia sebut Yahudi. Nampak tak? Bila mana Allah Ta'ala sebut tentang orang Bani Israel dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang 2 golongan. Satu golongan yang taat kepada Allah Ta'ala, dah satu golongan lagi golongan yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Bila sebut tentang Bani Israel, sebab tu dalam Bani Israel ni memang ada Yahudi dalam Bani Israel. Cuma kalau kita tengok kepada ayat-ayat Quran yang sebut tentang Yahudi, semuanya sebut di segi kufurnya orang Yahudi. Tak ada kata sebut Yahudi ni di segi sebut kata dia ni orang yang taat kepada Allah Ta'ala, tak ada. Dalam ayat Quran tak ada sebut kata orang Yahudi adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Tapi bila mana sebut Bani Israel, Allah Ta'ala sebut 2 golongan daripada Bani Israel. Satu golongan yang taat kepada Allah Ta'ala, dan satu golongan lagi yang tak taat, yang kufur dengan Allah Ta'ala. Jadi ulama tafsir mai ayat orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, orang yang tak taat kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tak siri tubik hari Sabtu, dia tubik pergi hari Sabtu. Jadi dah hari Sabtu Allah Ta'ala janji dah hari cuti belaka, tak boleh tubik hidup kerja, tak boleh tubik ikat-ikat. Jadi puak ni dah diwahillah hari Sabtu, dia pergi dia kurung ikat, tak muka lagi, tak ikat lagi. Boy esok ke dia pergi ikat. Jadi Allah Ta'ala lari asyik ada. Akhir sekali Allah Ta'ala sumpah mereka semua jadi beruk dan sebagainya. Ni golongan orang yang tak taat, orang yang tak patuh perintah Allah Ta'ala. Akhir sekali mereka dilaknat, disakcai siapa diubah daripada rupa makhluk pergi kepada rupa-rupa lain. Jadi mereka nilah dah ulama kata orang nilah golongan yang Allah Ta'ala royak kata Yahudi dan Nasara. Sebab Bani Israel ni sungguhnya dia masuk berlaku hanya siapa Nabi Isa dulu, siapa yuk Nabi Isa, belum pada Nabi Isa nak diangkat oleh Allah Ta'ala naik ke langit ni. Jadi semua tu Bani Israel berlaku. Tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasara. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua sana hanya siapa Nabi Isa, semuanya dakwah untuk klik kepada Nabi Allah Ta'ala berlaku, untuk klik kepada agama Allah Ta'ala, agama Islam. Tapi puak ni puak yang tidak taat kepada nabi-nabi, yang bunuh para nabi. Jadi puak ni kufur. Wa kafarat ta'ifah.
Jadi fa'amanat ta'ifatun, satu golongan beriman dengan Nabi Isa, satu golongan lagi tak beriman dengan Nabi Isa. Jadi riwayat orang yang tidak beriman dengan Nabi Isa ni adalah orang yang tubik daripada agama Allah Taala. Jadi puak ni lah bila mana kita tengok dalam ayat Quran sebut tentang Yahudi ni, dia akan sebut kelimah Nasara. Jadi 8 ayat dalam ayat Quran sebut tentang Yahudi, 7 ayat sebut kelimah Nasara bersama, orang Nasara bersama. Ayat kata orang Yahudi ni semua sana itu adalah orang yang deraka kepada Allah Taala, orang yang tidak taat kepada Allah Taala. Jadi mereka ni merupakan orang yang Allah Taala telah laknat jadi berbagai-bagai jenis binatang-binatang dan sebagainya di zaman dahulu. Oleh itu Yahudi yang berada di Palestin. Lain ini kalau kita tengok Yahudi duduk di Palestin, duduk di Israel ataupun Palestin, asal Palestin bumi Kanaan dulu. Jadi duduk di Palestin lah ni, kalau kita tengok kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok suasana nak berlaku di Palestin ni, terutama terhadap orang Yahudi ni, kita dapati bahawa dia ada banyak cerita lagi. Kalau saya saya pernah belajar dengan doktor saya Walidul Ani rahimahullah, dia yang pernah ngaji di zaman saya tu, kalau saya duduk di Ordong dulu tahun 93 sampai tahun 96 ni, kerap kali lah selalu duduk dengar Dr. Walidul Ani dia duduk ceramah. Dia ni seorang ahli hadis yang hipung hadis-hadis kecek benda nak berlaku di masa depan. Benda nak berlaku di masa depan ni dia hipung semua hadis. Hadis yang nak berlaku di masa depan, dia panggil kejadian yang nak berlaku di masa depan ni, dia hipung semua, dia buat kajian. Jadi hasil pada kajian dia ni, dia kata negara Arab ni dengan banyak-banyak negara adalah ni hingga sampai hari kiamat ni, hasil daripada kajian dapati bahawa semua negara Arab tak boleh bersatu. Dia kata tak boleh bersatu, tak akan bersatu mengikut kajian hadis-hadis Nabi. Dapati secara jelas negeri-negeri Arab duduk di Tawa'uk ni tidak akan bersatu jadi satu sama sekali. Bahkan akan jadi bersatu, jadi satu negara lawan tu lawan ni, jadi puak-puak, jadi lagu tu hingga sampai berlakunya kiamat. Dia kata tidak akan bersatu sama sekali negara-negara Arab yang duduk di Tawa'uk lah. Tak akan bersatu sama sekali. Dari antara kata tak akan bersatu ni, dia kata di masa akan datang ni, dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni dia ada sebut. Kata siapa satu masa ni dia akan marinya satu tentera, panggil satu kontak besar min kibali Syam. Dalam hadis Sahih kata min kibali Syam, daripada Syam. Dan Syam ni kawasan Syam, kawasan mana? Kawasan Suriah, kawasan Lebanon, kawasan Ordon, kawasan Palestin. Kawasan ni. Tapi bila kita kata Syam ni, orang pihak pada galiknya iaitu Suriah lah Syam. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita di akhir zaman ni akan diutus satu tentera, satu kontak dan diutus dihantar daripada Syam pergi kepada Mekah. Tentera ni yang pergi ke Mekah ni, dia lalu jalan Madinah. Artinya dia mari kawasan Suriah, kawasan Ordon ni, dia hantar dia pergi tu, kawasan orang pergi Mekah lah ni, dan kawasan laut ni dia pergi ke Madinah, sampai Madinah dulu. Baru dia pergi kepada Mekah. Jadi tentera ni mari sampai di Mekah, lepas tu sampai di Madinah, tubik daripada Madinah, dia pergi sampai di Bi'ar. Dalam hadis kata Bi'ar di Baidak. Dia sampai di bumi Baidak. Bumi Baidak ni bumi lepas pada Madinah, nak pergi kepada Mekah. Dia ada satu nama Baidak situ, bumi luah, kawasan luah, padang luah. Jadi tentera hak diutus daripada Syam ni, bila mana sampai di bumi Baidak ni,
hadis riwayat kata semua tentera ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat kata kecuali 2 orang. Dan satu orang yang pergi di Mekah, satu orang lagi yang telik pergi kepada negara masa tu. Jadi riwayat kata dalam hadis ni, satu masa akan adanya satu negara yang besar di bumi Syam. Satu negara yang besar di bumi Syam. Yang perintah bukan sekadar Syam, Mekah duk bawah takluk dia juga pada satu masa. Doktor saya ni dia kata dia letak negara ni Daulah Sufyaniyah. Dia hasil pada kajian dia kata negara hak timbul di akhir zaman ni, hak duk di Syam ni, orang hak bawa dia adalah daripada keturunan Sufyan. Sufyan. Jadi bila mana lagu tu mereka sana tu adanya satu negara yang besar, tapi negara ni dalam hadis sebut kata negara yang sangat zalim. Negara yang sangat zalim. Hak ni di akhir zaman. Negara yang sangat zalim. Bila mana di masa tu kezaliman, dalam hadis-hadis riwayat kata kezaliman berlaku sangat teruk di muka bumi, hingga sampai orang tak ada harapan, tak ada pia ada harapan kata nak lepas pada kezaliman, kecuali seorang saja yang buat boleh dia lepas pada kezaliman ni. Pia iaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi. Sebab tu orang pakat cari Imam Mahdi duk mana. Jadi akhir sekali Imam Mahdi timurnya di Mekah. Timurnya di Mekah. Bila mana timurnya di Mekah, jadi kerajaan hak ada masa tu dengar kata Imam Mahdi timur di Mekah, dia hantar tentera dia, kontak dia untuk nak kamcak Imam Mahdi. Tapi bos apa di bumi bedak dalam hadis sahih riwayat. Jadi Allah Taala gelar belaka semua tentera gelar belaka. Dalam satu riwayat kata 2 orang hak tak tergelar. Seorangnya Allah Taala hantar dia ni pergi jumpa dengan Imam Mahdi. Antara alamat kata Imam Mahdi itu adalah Imam Mahdi sungguh, tentera gelar di Baidak di Madinah. Jadi orang ni riwayat kepada Imam Mahdi tadi kata mung adalah Imam Mahdi sungguh. Baru semua orang duduk di Mekah di Baitillah di tahun tu wajib pakat bai'ah kepada Imam Mahdi. Napa bai'ah kepada Imam Mahdi? Seorang lagi hak tak mati kelak riwayat kepada kerajaan hak duduk di Syam ni, kata tentera semua ditenggelam habis dah. Tak ada dah. Semuanya mati belaka dah. Tak ada tinggal walaupun seorang. Sebab tu dalam hadis sahih Aisyah tanya Nabi lah ke, lepas tu nak buat lagu mana dengan orang-orang hak kena gelar itu, hak turut tentera nak pergi wahjih itu. Adanya orang nego, adanya orang kampung hak nak pergi wahjih, orang tak tahu gapo. Lepas tu lagu mana? Nabi royak atau mereka satu dibangkit mengikut niat masing-masing. Dan orang niat baik, Allah Taala bangkit mengikut niat dia. Dia tak ada nak pergi perih, tapi dia masuk serta. Sebab puak ni dia nak pergi ke Mekah, pakat nak pergi ratik jadi ramai-ramai. Tapi takdir Allah Taala gelar semua. Terlai oleh bumi semuanya, hatta tentera dan orang kampung hak bersama dengan tentera tadi. Ini ayat ni satu masa yang akhir zaman, yang akan berlaku di akhir zaman. Jadi semasa tu orang Yahudi duk mana? Orang Yahudi duk mana? Jadi kalau kita tengok dalam hadis, dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mengikut pendapat doktor saya ni, dia kata dia ada hadis. Dan bila mana tubiknya Dajjal, dia Dajjal ni benar ada sungguh. Sebab semua ulama dulu ahli sunnah wal jamaah jadi ittifaq belaka kata Dajjal ni benar sungguh. Orang sungguh yang akan timbul di akhir zaman. Jadi bukan kata sekadar sanyalat kuam cua hak setengah-setengah ulama baru dia kata sanyalat kuam cua, bukan hakikat sungguh dak. Jadi riwayat kata sebenarnya Dajjal ni ada sungguh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat kepada kita, bila mana timurnya Dajjal, Dajjal timur di akhir zaman. Timurnya Dajjal di akhir zaman ni timur mana? Nabi riwayat kata min kibalil masyriq, di sebelah naik. Nabi riwayat min kibalil masyriq, di sebelah naik. Ada Dajjal akan timbul di sebelah naik. Dalam setengah-setengah hadis riwayat kata Dajjal akan tubik di Khurasan. Maknanya Allah Taala, ya Dajjal ni dia ada dah di masa Nabi pun. Hadis Tamim Ad-Dari hak apa ni satu golongan padri puak apa nak buat Kristian, dia naik kapal duduk di Syria, dia naik kapal, lepas tu kapalnya hancur pecah oleh laut. Lepas tu puak ni pakat pergi kayunya, ombaknya bawa poyo duduk di satu pula. Duduk di satu pula di masa Nabi. Duduk di satu pula. Jadi
Di hari tu dia temu dah marinya seekor binatang tak tahu duk rupa apa ni, tak tahu kepala duk mana, tubuh duk mana, ekor duk mana, bulu banyak dak. Ya ayat kata ada orang duk nanti puak mung duk di gua. Jadi puak kami ada dengan puak-puak yang nak buat ni pakai ngagi lah di gua. Tiba-tiba dia temu seorang lelaki yang besar duk di gua, duk kena ikat tangan, kena ikat kaki. Pia iaitu Dajjal. Bo ya kelik Tamim ni kelik mari, dia pergi jumpa Nabi, dia royak kepada Nabi, dia masuk Islam, dia royak kepada Nabi. Hadis ni hadis sahih, disebut dalam sahih Muslim. Jadi Dajjal ada dah. Nabi royak kata Dajjal ni satu masa akan tubik, dalam hadis setengah kata tubik di Khurasan. Satu riwayat dia kata daripada di perkapungan satu kapung Mubah nama Yahudiyah. Nama kampung Yahudiyah di mana? Di Asbahan. Asbahan ni duk mana? Duk di Iran dah ni. Ni hadis sahih. Apa dah? Hadis royak kata di akhir zaman Dajjal tubik, Dajjal akan tubik, akan pergi kepada Khurasan. Pergi cari puak dia, puak Yahudi sebab Dajjal ni Yahudi. Dia pergi cari puak dia hak duk di Khurasan. Duk di Khurasan di Asbahan. Di Asbahan ni nama satu kampung yang nama Yahudiyah. Dalam hadis sebut kata min Yahudiyah. Sebab kampung ni, kampung di Asbahan ni, semua kampung tu orang Yahudi belaka. Orang Yahudi belaka. Nabi royak kata bila mana Dajjal tubik, pergi di Khurasan, pergi di Asbahan, maka tentera yang akan turut, orang yang akan jadi tentera kepada Dajjal dia Yahudi. Dalam hadis royak kata yatba'ud Dajjal sab'una alf min Yahud Asbahan. 70,000 daripada Yahudi Asbahan. Wa alaihimut tayalisah, atas mereka supaya kain sebah kita tengok ada yang duduk pakai lah ni, kain pasal tok atas apa ni, atas tubuh, atas kepala yang ada lai degapo tu tayalisah. Hadis royak kata 70,000 orang Yahudi di akhir zaman akan tubik di bumi di Asbahan di Iraq, akan turut Yahudi. Sebab tu doktor saya dia kata mengikut kajian dia kata satu hari Yahudi akan tubik daripada Palestin. Cuma bila tak tahu Allah alam, sebab dia ayat Quran, hadis Nabi kita tak sebut jelas kata tahun berapa. Cuma Dr. Jarrah ni hasil pada kajian dia panggil masuk dalam bab i'jaz rakmi, orang ngaji i'jazul Quran. Ya ada i'jaz wujud di segi nak i'jaz Quran ni, di segi bahasa asali bahasa, di segi kata segi ni antaranya dia panggil i'jaz rakmi. Tapi masalah i'jaz rakmi ni kebanyakan ulama tafsir tak yang rak. Cuma dari segi kajian kena tak kena wallahu alam. Dari segi ulama ahli tafsir ni dia tak yang rak lah. Dari segi i'jaz rakmi ni, dari segi kata tahun kena sikit-sikit. Sebab kalau kita tengok dalam hadis Nabi ko dalam gapo kata berlakunya gapo tak ada. Mereka kata berlaku tu pada tahun sekian, berlaku ni pada tahun sekian. Tak ada. Nabi tak biasa tahdid. Walaupun satu hadis kata berlakunya ni pada tahun sekian, tak ada. Cuma Nabi royak atau berlaku kiamat pada hari Jumaat. Tapi Jumaat mana tak tahu, wallahu a'lam. Dalam 7 hari Jumaat berlaku kiamat. Tapi kiamat mana? Wallahu a'lam tak tahu. Cuma dari segi tahdid menentukan tahun tu dalam hadis tak ada. Sebab tu ulama-ulama hadis dia buat satu sanjalak bombok kata hadis tu hadis palsu. Bila ada dalam hadis kata berlaku pada tahun sikit-sikit, celah kata hadis tu hadis palsu. Sebab Nabi tak biasa duk kecek tentu kata hari tu. Nabi buka secara luas. Sebab tu Yahudi daripada Palestin ni mengikut kajian ustaz doktor saya Dr. Walid Al-Ani rahimahullah, dia kata Yahudi akan tubik daripada bumi Palestin. Dan mereka tubik gimana? Akan tubik pergi cari Iran. Ni pendapat dia. Akan tubik pergi cari Iran. Sebab tu Iran dengan Yahudi ni kita tengok nampak lawa sungguh. Nampak lawa, zahir nampak lawa, tapi hakikat sungguh Yahudi dengan Iran ni dia ada hubungan rapat. Dengan Iran ada hubungan rapat. Sebab tu dalam hadis hak saya baca tadi tu kata bila mana Dajjal tubik, orang hak nak jadi tenteranya ialah Yahudi daripada Asbahan haduk di Iraq. 70,000 hadis sebut kata 70,000 orang Yahudi. Daripada Yahudi Asbahan.
70,000 tubik turut Dajjal. Turut mana? Turut pergi perang dengan Imam Mahdi. Masa tu ya Imam Mahdi duduk. Dah, ya Imam Mahdi ni ya timbul setelah mana berlaku negara besar tadi, negara Syam tadi. Tapi negara Syam hancur di tangan Imam Mahdi. Imam Mahdi ni dia tapak di Palestin. Hadis banyak sebut kata Imam Mahdi tapak dia di Palestin. Bila mana dia tapak di Palestin, dah jadi Yahudi Dajjal tubik ni, dia tujuan dia tubik ke apa? Untuk nak pergi lawan dah kerajaan Islam di masa tu. Dan Allah Taala beri kelebihan kepada dia tak sepuh orang lain. Dia dok dia tubik ni dia boleh pergi semua. Cepat. Dia ada kekuatan yang luar biasa Allah Taala beri pada dia. Dan dia boleh panggil kekayaan hak duk le bukit, duk le gunung mana. Dan marilah kekayaan pakat terbang macam dia hadis Nabi royak. Dah nak batu dia boleh sang. Dia ada amnat hak Tuhan beri, tapi dia panggil amnat di segi nampak kacamata manusia. Hakikat sungguh dak sekali. Sebab tu dia boleh mati orang, dia boleh hidup orang, tapi mati di segi zahir mata. Hakikat sungguh dia tak boleh mati sekali. Ni hak amnat hak Tuhan beri. Maknanya dia di segi sihir dia kuat boleh kira mari. Di segi sihir dia, di segi pandai sihir dia tu kuat nya Dajjal. Hingga siapa dia boleh buat benda-benda buat takhayyul orang nampak khoyal kata benda tu hak sungguh tapi hakikat tak sungguh sekali. Bila mana tubiknya Dajjal dan timbulnya peperangan dengan orang Islam. Sebab tu setengah ulama hak baru, ya ulama sebenarnya kalau kita tengok ulama hadis, satu golongan kata Palestin tak keluar. Duk di apa ni orang Israel, orang Yahudi tak akan keluar di Palestin. Tapi bila dia nak keluar, dia nak habis ketika mana Dajjal tubik. Bila Dajjal tubik, hadis Nabi sebut banyak. Tuqatilukumul yahud. Dalam satu riwayat kata tuqatilunal yahud. Tuqatilunal yahud. Jadi kalau kita pasal dari segi makna luawi ke, kalau kata tuqatilukumul yahud ni maknanya orang Yahudi mula lawan kita, hidup perang dengan kita. Tapi dalam riwayat lain pula kata tuqatilunal yahud, kita yang lawan mereka. Artinya benda tu boleh jadi belaka, boleh jadi dia mula, lepas tu kita pun dah mula sedia lawan puak dia. Jadi ayat di akhir zaman timbulnya peperangan antara orang Islam dengan Yahudi. Dah, hak ni keyakinan 100%, hadis cukup banyak kata Yahudi akan perang dengan orang Islam di akhir zaman. Dah di akhir zaman. Tapi bila mana dah peperangan sani hak orang Yahudi dibawa dah apa ni pemimpin dia metak dia ni Dajjal dibawa oleh Dajjal sebagai metak pada orang Yahudi untuk nak lawan Islam. Dan di masa itu juga Imam Mahdi dia bawa kontak orang Islam. Tapi bersapa satu masa di akhir zaman Allah Ta'ala buat turun Nabi Isa. Dalam hadis royak turun di Manarah Baydha. Dan Manarah Baydha di Masjid Putih, di Masjid Amawi haduk di Syria lah ni. Hadis royak semua kata Manarah Baydha berlaku. Allah Ta'ala turun Nabi Isa. Dah malaikat bawa turun Nabi Isa semasa semaya subuh. Ketika Imam Mahdi nak semaya subuh, tiba-tiba turunnya dah Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu bawa turun Nabi Isa. Jadi Imam Mahdi kata naiklah jadi imam. Nabi Isa kata imam yang Allah Ta'ala buat adalah untuk umat ni. Maka dah dia suruh Imam Mahdi jadi imam semaya subuh. Lepas pada semaya subuh, khabar berita siapa kepada Dajjal kata Isa telah turun. Bila mana dia dengar kata Nabi Isa turun ni, dah lari selalu dah lari sungguh-sungguh. Bawa kontak dia lari masuk di Palestin. Masuk, lari. Tapi Nabi Isa dan Imam Mahdi bersama dengan orang Islam turut tentera yang dipimpin oleh Dajjal hingga siapa-siapanya di satu kampung namanya Lut. Dah duduk di Palestin lah ni. Namun dulu kampung dulu duduk di Palestin, namun satu kampung nama Lut. Bila siapa nak masuk di kampung Lut ni, maka Nabi Isa dia tiket ataupun dia lepas lemeng dia kepada dalam hadis itu hirbah lemeng. Dan lepas lemeng tiketnya Dajjal matinya di Babil Lut, di pintu nak masuk kampung Lut. Maka matilah dah Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Jadi di hari itulah orang Yahudi hak dok turut Dajjal semua sana itu dah pakat lari belaka. Nabi royak kata pada hari itu Allah Ta'ala kecek belaka. Semua benda di muka bumi ni
pakat royak pada dah orang Islam belaka, hadza Yahudi, ni adalah orang Yahudi mai nusuk di belakangku, marilah fata'al faqtulhu, marilah bunuh orang Yahudi duk di belakangku. Dah kecuali dah syajarah al-gharqa, dah pokok kayu yang bernama gharqa, pokok kayu pasang pohon-pohon duri. Dah lah ni banyak pakat duk tanam di Palestin. Dah banyak lah ni di Israel lah ni duk tanam pokok kayu gharqa. Sebab dia tahu kata pokok kayu ni so yo di akhir zaman boleh tolong dia supaya lepas daripada pembunuhan orang Islam. Tapi nak ayat kata Yahudi ni akhir sekali dah, walau bagaimanapun dari segi pendapat, satu pendapat kata Yahudi akan tubik daripada Palestin dan akan pindah pergi kepada Iran, dan di akhir zaman dia akan tubik bersama-sama dengan Dajjal untuk nak lawannya orang Islam. Tapi mereka sana akhir sekalinya dah mati juga dalam dalam Palestin, di bumi Palestin. Dan semua dah batu gapo semua pakat royak belaka kata ni Yahudi dan mari bunuhlah orang Yahudi, kecuali pokok kayu rokok yang dah duk tusuk tak royak sebab ia pokok kayu orang Yahudi. Ini hadis royak secara nyata kata orang Yahudi akhir sekali dengan kezaliman yang dia buat. Dah tubiknya pemimpin hak dia dah harap, dah masih Al-Masih hak dia dah harap orang boleh tolong dia. Akhir sekalinya Allah Taala dah tunjuk dah kekalahan di bawah dia. Bila mana Nabi Isa turun, dah tak ada agama lain. Yahudi pun tak ada, agama Kristian pun tak ada. Hari tu semua dalam hadis, dalam ayat Quran kata orang-orang ahli kitab semua akan beriman dengan Nabi Isa. Tak ada seorang habuk yang dah, maknanya semua akan masuk Islam belaka. Tak ada orang seorang habuk yang tinggal pada hari itu kecuali orang Islam belaka. Masuk Islam habis. Dah kalau dia tak masuk Islam, bunuh. Kena bunuh, kena gapo, tak ada. Sebab hari itu tak ada jizyah dah. Tak ada jizyah. Jizyah tak ada. Jizyah ni orang tu kekal di atas agama asal tapi kena bayar pasi ikut kerajaan Islam. Jizyah ikut pada kerajaan Islam. Tapi bila mana turunnya Nabi Isa, maka di hari itu tak ada dah. Jizyah tak ada dah. Dalam hadis kata solid semua dah dipotong, dikerat. Jadi babi dibunuh. Wa yaqtul khinzir, babi dibunuh. Nak kata semua benda yang dah diharam Allah Taala dah sebut dalam hadis Nabi sebut ayat kata Nabi Isa boya turun dia perhabis semua benda tu. Jizyah tak ada, semua sani pakat beriman dengan Nabi Isa dan dah kelik kepada agama Allah Ta'ala, iaitu agama Islam sahaja. Tu di akhir zaman. Sebab tu masalah Israel ni jadi jelas nyata dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita kata Israel sungguh ni, hak Israel sungguh ada pada orang Bani Israel sungguh ni. Kalau kita tengok sungguh pun ada Israel lah ni banyak kenya bukan lah daripada keturunan Bani Israel dah. Bahkan daripada keturunan lain pada Bani Israel. Cuma dah capu dah. Dah ayat Quran kata lafifan jibna bikum lafifan. Capu mari dah daripada kaum-kaum yang dah bukan asal yang satu dah. Daripada asal yang berlainan, asal yang berbeza. Jadi no ayat orang Yahudi, orang Israel ni dalam hadis Nabi gapo semua dia royak orang Yahudi lah dah. Jadi hadis royak secara nyata kata di akhir zaman kesudahan mereka ialah mereka dibunuh secara semuanya, tidak tinggal walaupun seorang, kecuali dah orang yang masuk agama Islam. Sebab tu dah kita tengok dalam hadis-hadis Nabi ni, kalau tengok sejarah di akhir zaman ni, dia akan timbul banyak lagi. Dan satu hak tak ada timbul laginya negara di Syam. Hak ni hadis royak secara jelas, hadis sahih. Cuma tak ada royak kata negara tu negara mana, negara gapo. Cuma doktor saya dia kata hasil kajian dia kata negara Sufyaniyah. Tapi hadis royak tentang Sufyaniyah ni kebanyakannya bukan hadis sahih sangat dak lah. Cuma hadis yang sahih royak kata ada satu negara yang sangat zalim bertapak di bumi Syam. Ini jelas. Dah min qibali Syam. Ni tak timbul lagi lah ni satu negara. Negara ni bukan kata dia pokron sekadar Syam saja. Bukan kata sekadar Urdun ke, sekadar Suria ke, sekadar Lebanon ke, sekadar Palestin. Tapi negara hak besar hak timbul akhir zaman ni, dia takluk luah. Hingga siapa dia boleh takluk Saudi. Lah ni tak ada lagi, tak berlaku lagi. Nah baru akhir zaman akan berlaku sebab hadis sahih.
Dan akan berlaku, kata satu negara akan timbul. Timur negara ni dia akan ekornya timbul Imam Mahdi. Dia Imam Mahdi tidak akan timbul kecuali timbulnya dan negara ni. Timbulnya negara ni. Tu sebab tu dalam hadis tu mai royak timbulnya Imam Mahdi antara alamat tanda kata ya Imam Mahdi, tentera hak negara ni akan ditenggelamkan oleh bumi. Bila mana timbul Imam Mahdi, maka negara ni akan hancur. Duduk di bawah kerajaan Islam. Tapi dalam kerajaan Imam Mahdi ni, dalam hadis sahih sangat banyak, dia akan timbul peperangan yang sangat besar satu masa. Ya, sebab Imam Mahdi ni dia buat, dia panggil sontik sanja dengan Kristian, dengan Kristian Katolik ataupun Ortodok, Katolik atau tak silapnya dalam hadis-hadis royak. Dan dia buat sontik sanja, dia perang dua orang ni. Ya, sebab dalam hadis royak ni Turki ni satu masa akan jatuh kelik kepada orang Kristian. Lah ni duduk bawah Erdogan dah, duduk bawah kerajaan Islam. Tapi dalam hadis royak satu masa Turki ni, Konstantin ni akan jatuh di bawah tangan orang Kristian kelik. Napa tak? Semasa nak timbul peperangan dunia, orang panggil peperangan dunia lah, songkram Crusade, kerang Yingya atau songkram Globe, tapi panggil rawat orang Islam dengan Kristian. Dah ada hadis sebut secara jelas. Hatta daripada Itali berapa buah kapal, berapa buah orang berapa orang, sebut secara jelas dalam hadis. Kata berapa orang, mari turun mana? Tepat je turun di Istanbul, turun di Konstantin, di Turki. Mari sanalah, mari tak tapak je duduk sana, mari perang dengan kerajaan Islam duduk di Palestin ni. Mari sana. Tapi ia timbul asalnya nak boleh pecahnya orang Islam dengan Kristian tadi, kerana dah bila mana timbul peperangan antara orang Islam dan dengan musuh pada Kristian tadi lek belakang ya min waraihim dia pergi perang sudah orang Kristian dia kata aku benih hari ni kerana solid. Dalam hadis sahih Muslim ya benih kerana solid. Orang Islam hari ni dengar mai pocai, dia teh orang akak atau dia benih dengan solid, timbulnya jadi kuat buat timbul antara dua tentera orang Islam apa kes sekali hancur punahnya sontik sanya lawan 20 ni. Pun pakat kelik belaka, lepas tu dah timbul peperangan yang besar semasa Imam Mahdi antara orang Islam dengan orang Kristian. Dan dalam hadis sebut dipanggil Al-Malhamah Al-Kubra. Kalau kita ngaji dalam kitab-kitab hadis ni panggil Al-Malhamah Al-Kubra antara orang Islam dengan orang Kristian. Songkran Crusade, kerang Yingya. Hal ni tak ada habis. Besar sungguh, lebih besar pada hal berlaku semasa Salahuddin Al-Ayyubi lagi. Tapi berlaku perang semua Allah ni. Allah semua dah. Anggo siapa orang Islam pergi sampai kepada Itali dalam hadis sebut. Orang royak kata Dajjal tu baik. Pakat kelik mula-mula berita kata Dajjal tu baik. Kelik pakat kelik, macet semua berita tak benar, berita palsu. Bodok lama dia kata Dajjal tu baik sungguh Dajjal. Baru tu baiknya Dajjal. Ni hadis royak secara nyata sebut kata dah di akhir zaman ni dia akan timbul peperangan antara orang Islam dengan orang Kristian. Anggo siapa? Dia yuk kelik, pergi ambil keliknya Konstantin di masa tu. Bukan di masa Utsman Al-Fatih dak. Dan masa Muhammad Al-Fatih dak. Semasa Imam Mahdi disebut dalam hadis-hadis. Sebab dia tak serupa sebab tekah pembukaan Imam Muhammad Al-Fatih ni, dia lalu naik atas bukit turun dan dia boleh buka Konstantin. Tapi dalam hadis ni dia sebut bila mana tentu Islam nak buka ni, dia takbir mula-mula hancur binti turun. Takbir yang kedua hancur belah lagi. Ini tak bisa berlaku lagi. Bila berlaku? Semasa Imam Mahdi. Dan di masa Imam Mahdi dah tubiknya Dajjal. Bila mana tubik Dajjal, maka timbullah peperangan antara orang Islam dengan Dajjal, dengan orang Yahudi. Ini nak kata peperangan di akhir zaman ni hak akan berlaku, hak besar-besar hak akan berlaku antara orang Islam dengan negara Syam, hak duduk di Syam. Ni dalam hadis sebut. Antara orang Islam dengan orang Kristian. Ni hadis sebut juga. Orang Kristian semasa tu bertapak di Turki, di Konstantin. Bertapak di Konstantin. Lepas tu akan timbulnya peperangan orang Islam antara orang Islam dengan orang Yahudi. Akhir sekali hancurnya Yahudi. Lepas pada matinya hancurnya Yahudi, apa semua barulah tubiknya Ya'juj Ma'juj. Dan bila mana tubik Ya'juj Ma'juj tu orang Islam tak agak. Imam Mahdi tak boleh nak lawan dengan Ya'juj Ma'juj. Banyaknya mereka, besarnya, banyaknya golongan mereka, besarnya jumlah mereka, hingga terpaksa nak bawa orang Islam lain nusuk di satu bukit di Syam.
dok nusuk sana dikepung oleh Ya'juj Ma'juj. Dah, engko siapa hadis royak kata di masa tu pala lembu sutit pala lebih harga pada emas dan perak lagi. Royak kata tak ada makan dikepung oleh Ya'juj Ma'juj. Dah, Ya'juj Ma'juj ni akhir sekali boyo nak kepung apa ya kira kata mati dah orang Islam duduk di atas bukit duk nusuk semua mati dah tak boleh nak tubik banyak hari dah dia kepung mati belaka dah. Dia kata mana? Dia kata dalam hadis royak kata hari ni tak ada dah ahli bumi mati belaka tinggal pok kita saja. Kali itu kita kena lawan ahli sama. Dia pun ada anak panah. Dalam hadis royak tak anak panah lah. Di masa tu tak tahu anak panah ke berdiri. Dia hendak naik ke langit, maka Allah Taala hantar turun anak panah hayah hantar ni dengan darah-darah. Dia pun gembira suka otomatis bila orang di langit pun tinggal pok dia saja. Akhir sekali Allah Taala hantarnya apa ni burung supaya masa hantarnya masa raja apa ni Abraha raja. Burung bawa batu tular. Mari tahu atas raja, atas Ya'juj Ma'juj. Hengok siapa kena Ya'juj Ma'juj, kena tu jadi nyakit rata api. Garu-garu hengok siapa mati hengok siapa busuknya dunia. Akhir sekali Allah Taala waktu turunnya hujan dah habis apa bersihkan bumi dunia pada Ya'juj Ma'juj. Maka tubiklah orang Islam. Tu ayat antara hadis-hadis yang sebut pada kita. Lepas pada tu lah orang Islam duduk dengan cara molek gapo yang siapa akhir pada tu timbulnya kekufuran dan sebagai seterusnya. Ini ayat kata silsilah di segi berlakunya benda yang nak berlaku di akhir zaman ni. Jadi dengan nyata jelas kata orang Yahudi hidup di Palestin ini satu pendapat kata dia akan tubik pada Palestin satu masa. Bila wallah alam dan bila dia tubik dia akan pergi kepada Asbahan. Satu pendapat lagi kata dia tak tubik. Dan kalau kita tengok lah ni pun Yahudi di Asbahan ada dah lah ni. Cuma bilangnya dia kalau tengok di lah ni praman 30,000 orang. Tak siapa 70,000 kali. 30,000 orang. 40,000 lagi mari mana wallah a'lam. Tapi lah ni bilangnya mereka duduk di 30,000 orang di Asbahan. Bilangnya orang Yahudi. Satu masa puak ni merupakan satu golongan yang menjadi jadi tentera kepada Dajjal lah di akhir zaman. Akan tubik mari bersama dengan Dajjal untuk nak lawan nak musuh dengan orang Islam. Tapi takdir Allah Taala walaupun Imam Mahdi tak boleh nak tan. Ya Dajjal ni tak ada dia nak boleh tan amnak dia. Imam Mahdi pun tak boleh nak tan amnak dia. Akhir sekali mai duk beripung di Masjid Umawi ni, main nusuk di Suria, lari pada Palestin. Maknanya puak ni ya gigit Palestin lah. Ya gigit Palestin, ambil lek, lepas tu Imam Mahdi terpaksa tinggalnya Palestin, mari duduk di Suria. Berduduk di Suria, di pagi subuh dia semaya di Masjid Umawi, Allah Taala waktu turunnya Nabi Isa. Malaikat mai turun dengan malaikat Nabi Isa di pagi subuh. Bila mana Yahudi dengar kata Nabi Isa turun, dia lari kelik pergi Palestin. Dan akhir sekali Allah Taala takdir dia dibunuh oleh Nabi Isa di Babulu di pintu nak masuk perkampungan Lut, satu kampung yang berada di Palestin. Bila mana Dajjal mati dah, maka Yahudi tak ada pemimpin, pakat lari riuh pakat lari nusuk lari takut Islam bunuh. Tapi takdir Allah Taala semua dia lari nusuk le rumah ke mana semua pakat suara main royak, rumah royak, pohon kayu royak, batu royak, kecuali pohon kayu rokok tadi lah tak royak. Semua pakai royak atau Yahudi dan nusuk sini mai bunuh lah. Ya kata akhirnya Yahudi akan dibunuh oleh Islam semuanya, tidak tinggal walaupun seorang. Dan semua orang-orang Yahudi pun, orang Nasara pun akan berimej dengan Nabi Isa alaihissalam dan mengikut apa yang disebut oleh Allah Taala dalam ayat Quran. Itulah hakikat yang Allah Taala sebut dalam Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beri penerangan kepada kita di dalam hadis-hadis yang sahih benda yang nak berlaku di akhir zaman. Maka walaupun keadaan lagu tu, jadi kita kena yakin kata Islam akan naik tinggi akan naik tegak semula di bumi Palestin. Cuma kita tak tahu atau bila. Kita hanya adalah usaha untuk nak buat lagu mana Islam tertegak di mana-mana tempat sahaja, terutama di bumi-bumi yang diberkati oleh Allah Taala
bumi Palestin dan sebagainya, ini merupakan satu perjanjian ataupun janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Islam, kata Islam akan naik satu hari dan Islam akan bertapak kelip di bumi Palestin dan akan adanya pemimpin yang bernama yang digelar dengan Mahdi. Mahdi ni, Imam Mahdi ni gelar dia, bukan nama dia, gelar dia supaya khalifah 4 lah, al-khulafa ar-rasyidun lah. Khulafa ar-rasyidun 4 orang ni dia panggil al-Mahdiyun. Al-Mahdiyun digelar sebagai Mahdi juga, Al-Mahdiyun. Jadi Imam Mahdi di akhir zaman pun dah digelar sebagai Imam Mahdi. Digelarkan sebagai Imam Mahdi. Bukan sore, kata setengahnya bukan sore, kata setengahnya sore. Wallahu a'lam bissawab. Kalau turut pendapat doktor saya tu, dia kata bukan orang sore dak lah, tapi orang pengasah negara Imam Mahdi di akhir zaman dah adalah orang yang nama supaya Nabi Muhammad dan ayah dia nama supaya Nabi Muhammad dan Muhammad bin Abdullah juga. Sifat dia disebut dalam hadis-hadis yang cukup banyak. Di akhir zaman dia akan keluar untuk nak dah bawa Islam, menegak Islam, lawannya kezaliman yang berlaku di masa itu. Itulah dah yang saya dah sapa sikit sebanyak apa yang saya dapat baca dan dapat ambil daripada guru saya semasa saya belajar dulu. Mudah-mudahan benda tu boleh faedah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa yang benar itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada orang tanya sikit. Ya. Dia kata surat ni ada jual tak? Surat tu cara dengan apa ni? Ikan hak nak berlaku di akhir zaman. Ya, surat secara sutil tak ada dia buat lagi. Surat tadi cara sutil tak ada buat lagi. Cuma di segi di segi setengah-setengah benda supaya songkran Hussein tu ya ada kitab bahasa Arab dah. Imam Ibnu Katsir dia sebut Al-Malhamah Al-Kubra. Dia sebut semua riwayat-riwayat hak berlaku di akhir zaman. Malhamah Kubra ni songkran lok dah. Songkran lok kerang sutai hak besar sekali antara orang Islam dengan Kristian. Ni banyak sebut dalam hadis-hadis sahih. Bukhari sendiri, dalam Muslim sendiri ada sebut banyak. Lepas saya tu biasa buat ngawi cakap songkran Hussein. Pengen solid di akhir zaman. Tapi saya bala mudah lah. Dalam majalah kuliah lama dah dulu. Ayat kata benda ni di segi sutil tak ada orang buat. Cuma kalau orang biasa dengan ngaji ke Ordon dulu lah. Masa orang saya tu, ya doktor saya, Dr. Walidul Amin ni, masa tu orang kita, orang Syiah kita, orang terutama orang Malaysia. Tahun 93 sampai 90 ni, sebab dia mati tahun 90 ni. Tahun saya duk tahun terakhir ngaji di Jamiah yang mati tahun tu. Tapi orang dia celah-celah tu, dia ceramah seumur. Orang dengar seumur. Saya ni dengar sekali dah, sampai ingat dia dengar ayat gapo. Dan dalam masa 2-3 tahun tu dengar semua itu ayat. Yang kata kita tak ada tengok surat pun kita cek boleh royak apa royak jok berlaku hingga sampai sudah berlaku kiamat. Dia royak so mengikut ijtihad dia lah. Ijtihad dia. Ya hadis tak ada main royak gitu gini. Cuma ijtihad dia. Tak ada lah itu kita. Sikit saja kira-kira. Ya. Kau terbaca dalam berita baru lah dan bila berlaku di Palestin lah ni hak pergaharian ni lah dah. Ya. Lepas tu ada di kalangan orang Yahudi kata cari Nabi lain. Sungguh ada ustaz tu. Tu takhtik dia lah. Ya sungguhnya Yahudi ni ya ada takhtik dia, ya ada Israel Sughra, Israel Kubra dah. Ya takhtik lama-lama dah. Lepas tu orang ada wapai sungguhnya kelung hak mari pada Almania dengan Francis. Sebab puan ini Yahudi Eropah, Yahudi Europe. Tapi kalau kita tengok asas silah kok yo keturunan asal yo daripada anacak Karasia itu hak tadi Karas tadi Kasaria tadi hak denu. Tapi for yo wapai si ada. Sebab tu hak berlaku dah ni masalah kita Tilmud. Dah Tilmud ni satu kitab yang diiktimak oleh Yahudi. Pihak tu leh puan ini kok lapis apa-apa nak wicakan hak Yahudi tu mari wampeng kata kita nak buat lagu mana ada kantong ada gapo semua akhir sekali kita nak ambil dia siapa Saudi siapa mana dia buat jadi hak besar sekali Mesir ni dia kira negara dia dah sebab dia dulu dia duduk Mesir lama juga apa tak jak di zaman Yusuf dengan siapa Musa dia duduk Mesir apa tak
Mari belakang-belakang dia kena dibuat nyanyi oleh Firaun. Akhir sekali kena buat lari pada tu. Tapi dia kira kata semua ni bumi dia belakang. Supaya dengan Asbahan. Asbahan ni tepat bumi di Asbahan ni dia ada kubur kepada nabi-nabi dia banyak orang juga. Sebab tu dia kira kata Asbahan ni satu tempat hak berkat. Bila mana Allah ni kita tengok ni kau Yahudi yang mari dia riak orang semua orang Yahudi so kelik pada Israel ke. Orang hadut di Asbahan satu kumpulan puak ni tak sekelik. Sebab kata dia kira kata Asbahan ni tempat berkat. Ada kubur-kubur para nabi Bani Israel dulu. Nampak tak? Antaranya Bunyamin pun mati situ juga. Jadi dia kata kubur-kubur orang-orang Bani Israel hak soleh banyak di sini. Bumi ni bumi berkat juga. Dia tak sekelik. Siapa lah ni dia duduk situ. Sebab tu makruf tu 30,000 orang dah ni mengikut setitik hak baru dia kira lebih kurang 30,000 orang lebih duduk di tu. Tapi ada nabi royak tu 70,000. Mana lagi 40 nak tu biar ni mai kau nikah ni kau nak kau tambah wallahu a'lam. Apa? Ya tak ada dah. Ya Ustaz nanya itu Yahudi ni asal ada Yahuza anak Yakub tu ke mana asal? Ya kelimah Yahudi. Kelimah Yahudi tu kalau kita buka kamus tu buka kamus tengah kamus dia kata Yahudi Bani Israel dah dah. Tapi dalam anak cucu anak pada Yakub ni dia ada seorang nama Yahuda ataupun Yahuza dia panggil. Jadi setengah mereka dia kata daripada hak ni daripada anak kepada Yahuza yang jadi anak kepada Nabi Yakub. Tapi setengah kaum ni dia kata Yahudi ni ia dah agama dia kata. Setengah kata Yahudi bukan agama, nama kepada kabilah. Bukan agama asal. Nampak tak? Cuma akhir sekali dia ubah sepengah duk berlaku lah ni lah. Sepengah Syiah lah. Kalau kita tengok Syiah ya asal dia bukan agama. Ya asal dia bukan kuam cer, kuam apa ni kuam satad dak. Ya asal kamu Syiah ni asal ya kamu tubik masa Ali, orang hak duk dengan Ali ni sahabat dan banyak ke sahabat. Puak ni orang panggil Syiah. Nampak tak? Orang panggil Syiah, tapi Syiah di segi bahasa, di sudut bahasa, maknanya orang penyokong Ali. Tapi Abdullah bin Sabah boyo timbul masa tu, ya Abdullah bin Sabah ya ada masuk Utsman lagi. Abdullah bin Sabah orang Yahudi. Orang Yahudi dia tak ngaku lah. Syiah pun tak ngaku dah kata adanya Abdullah bin Sabah tuatun. Tapi hak dalam sejarah ada sungguh. Ia tubik dia mari duk dialah yang mari cuba mari wak timbulnya pegangnya sakut dengan Ali dengan siapa tubiknya satu kumpulan akhir kali Syiah jadi satu kumpulan dari segi akidah. Dengan siapa timbulnya tubik akidah berpuluh-puluh puak tubik dan mempunyai akidah yang berbeza. Tapi asalnya dak kali. Nampak tak? Supaya ngadaman ni juga lebih kurang asalnya kalau kata daripada keturunan Yahuda ya, walaupun daripada keturunan Yahuda agamanya ya asal semua. Bani Israel agama agama Islam. Sebab tu dalam ayat Quran kan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Apa tak? Dia adalah muslim hanif yang bersih suci, bukan Yahudi. Sebab orang Yahudi dia kata tok ya Ibrahim. Orang Nasrani pun kata tok ya Ibrahim juga. Semua mengaku kata Ibrahim jadi tok pun ya, tapi Ibrahim tak ada bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ibrahim adalah Islam. Mereka kata agama Yahudi, agama Nasrani ni agama yang sesat tubik pada asal. Sebab tu dah Yahudi ni dah golongi orang yang tak taat kepada Allah Taala. Sebab tu ulama tafsir dia ayat Quran Bani Israel tubik dua. Satu golongi orang yang taat kepada Allah Taala. Mereka ni adalah orang Islam. Satu golongi lagi hak kufur dengan Allah Taala. Mereka ni adalah orang-orang Yahudi yang tidak beriman dengan Allah Taala, orang-orang Nasara yang kufur dengan Allah Taala. Tu dalam syarah ataupun tafsir ulama-ulama tafsir. Ya, setakat tu dah. Okay, wallahu a'lam bissawab. Di sini. Di sini. Nanti. Jazakallah khairan jaza. Terima kasih kepada Profesor Madya Ibrahim Semeh daripada Jamiah Fatani
jelas sekali Jamiah Fatani. Alhamdulillah kita boleh tahu, kita boleh mengaji sejarah bersama mengenai asal-muasalnya orang Yahudi dan juga orang Palestin, orang Israel dan orang Palestin. Jadi apabila kita dengar dah, kita tak pelik lah kata gapo yang berlaku lah ni tu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Walaupun sebahagian cerita belum lagi berlaku dan sebahagian cerita tu berlaku Maidah. Dan juga sekali lah ni orang-orang Palestin tak tahu nak buat lagu mana lah cara untuk tersebut jadi mati sekeluarga. Bom setiap pun mati habis. Sampai sekali bom perempuan yang cantik sekali meninggal dunia temu di bawah poin-poin batu-batu besi yang tenggelam dalam tanah. Sampai sekali lah ni taktik orang-orang Palestin, dia kiring anak duduk rumah dua orang, anak pun duduk dengan aku dua orang, gile-gile tukar anak. Misalnya kata rumah ni kena bom, tinggal lagi anak dua orang sini tak mati. Jadi untuk nak jaga zuriat, untuk jaga turunan, cara itulah yang dibuat oleh Palestin. Tak ada tepat dah untuk nak lawan, orang panggil rakyat untuk nak lawan dengan Israel. Tapi masih ada alhamdulillah satu kumpulan yang sentiasa duduk jaga orang-orang Palestin, terutamanya di Gaza, sampai orang-orang yang berkuasa dunia sedang duduk takut kepada kumpulan yang diperkirakan tak terlalu besar kalau dibanding dengan negara-negara adidaya yang besar seperti Amerika dan juga seperti Israel yang kuat di segi masalah senjata dan sebagainya. Jadi untuk hari ini sekali lagi terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita, dan insya-Allah kita akan ada pengajian seperti ini setiap bulan daripada Ansar dan juga bekerjasama dengan Amanhaj. Terima kasih kepada Ustaz Yahdi yang buka peluang yang tepat ni, dan dengan air yang sejuk dan juga dengan makanan insya-Allah yang begitu mantap. Kita akan mencapai sepahadan insya-Allah. Dan untuk Ansar gimana kita nak selalu? Ada orang tanya live, dia kata orang kalau ada duduk dalam sepadan Palestin, orang kalau saya Asia ke lain-lain tu, lagu mana boleh nak tolong untuk dia tu? Tu. Minta saya jawab lah. Curi jawab tak? Tanya dulu. Kita nak tolong kan? Tak boleh tolong. Tolong lagu mana? Orang kalau tak ada duduk dalam senam situ tu, dalam praktik situ tu. Orang tak ada duduk situ. Orang luar. Kalau tempat kita ni sebanyak mungkin kita berdoa lah. Secara betul ada. Orang panggil bericak doa. Dalam masalah bericak doa ni ya kena ada lah. Kita kalau orang berdosa, kita jadi orang mukmin dulu, kita semaya zakat, sedekah segala apa ni. Buat lagu mana saya terima doa kita, dan kita bericak doa untuk pergi kepada orang Palestin untuk jaga keselamatan itu. Lepas tu kalau misalnya kata nak tolong satu lagi, pihak Ansar sendiri dia buat tolong di Palestin, tolong budak Palestin. Kita kerana kita pergi kepada budak, maka di Palestin juga kita pergi kepada budak, dan insya-Allah kita akan, kalau ada yang infak melalui kita akan serah kepada orang-orang ataupun umpan yang dipercayai oleh rakyat di manapun. Kita akan selalu bantu, dan insya-Allah benar tak payah, kerana orang kita sendiri kailan ni banyak yang jadi tangan atas tu banyak. Kalau dulu tunggu duit arak nak buka puasa, sekarang ni kita cari sendiri, wis orang kita juga, kerana orang kita sudah menjadi orang yang tangan atas. Tak pelik 100,000, tak pelik 1 juta, 2 juta yang diberikan oleh orang tani kita ni. Tu dah. Ustaz ini nak jawab, ada sikit tolong. Lepas tu kita nak Ansar ni lepas ada nikah selalu kita persilakan Ustaz Jawaruddin. Dah start. Kerana orang duduk di Tambung ramai dah. 1,000 itu berapa? Terima kasih pada orang Titam. Terima kasih semua. Duduk like, share page kita. Page kita namanya Ansar. Dek Dayo Kalek, Dek Rai Sifung. Ngapa ingat sikit. Persilakan Ustaz Adi, Ustaz Jawaruddin dan juga Ustaz Mukhtar untuk kita buat bincang sebelum ada kita nak salat maghrib. Silakan. Silakan. Di sini kena pak tanduk tangan. Pak tangan tengah. Apa. Itulah. Gapak sikit. Covid.
jaga jarak pakai puk muka dah. Ingat. Lagu mana kamu? Kita sikit ada sikit nak memperkenalkan kepada semua para penonton tentang Puchong untuk nanti kalian lap fan ya ban masing-masing supaya kita nak kenal kata gapo fok namul ansor ni. Dan fok mujahidin gapo ansor ni nanti diceritakan oleh ketua kita, abang kita iaitu Ustaz Jawaluddin bin Haji Saleh dah. Majilah yang memakai ketopik amanah, kopiah amanah. Silakan untuk tadi. Dua topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat kita bersama ahli jawatan kuasa Kanak-Kanak Ansar semua 10 orang berhimpun di satu tempat di Lingo ni. Semata-mata perhimpunan kami hari ini ialah untuk minta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih kepada penderima-penderima semua. Alhamdulillah, Klub Ansar ni ditubuhkan lebih kurang dalam 2 tahun. 2 tahun. Tempat kami sekarang ni tak lagi, cuma berada di sekolah sukan Salutia di Kampung Gubei, Bampo dengan Rasuah. Sebab nanti mau Klub Ansar ni kerana di kalangan ada pelajar pak kita mengajar tu nanti suka tu. Ada sore tu dalam seminggu mari tak habis. Ada mari 3 hari, 2 hari, 5 macam-macam hari tak cukup. Dah sebulan tu tak penuh mari. Maka kita fikir dia ibu kita 10 orang ni. Hau hajatan lah, guru jatah 10 orang ni. Wak nak gerak ke mana? Dan apa nama sebab gapo mudah tak main sekolah ni. Maka fikir mari inilah kita kata kita tak keluar. Tak kelemu timur ingat kelemu tu ingat masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu orang Mekah hijrah ke Madinah, maka Madinah dibangunkan Ansar. Maka kita bangun Ansar, kita nama Klub Ansar. Sebab timur tu kerana adik-adik kita ni main sekolah tak habis. Bawa timur kelem dah kita kutiklah duit di kalangan kru-kru kita ni, ustaz-ustaz kita ni sikit aja tak nyukup kali. 200 kok sore. 10 orang bolehlah 2000 kok. 2000 kok untuk jual apa? Tujuan tu nak pergi jalan-jalan mak adik-adik kita hak tak main ngaji tak penuh dah ni. Di jalan bawa boy tu pergi ziarah sebuah rumah semua. Baru tahu kata panhai budak kita ni tak ada duit lah, susah lah, orang tua gini, orang tua sakit lah, banyak kali. Maka alhamdulillah bila kita tumbuh 2 tahun dah tu, kita berkembang sehari demi kesehari sampai hari ini. Tidak ada yang tahu perawat muda-muda tak nak timur Klub Ansar ni. Bukan nak tulis. Ya. Pun sikit. Doa sama kita dah kita nak timur Ansar tu kerana masa sikat sangat. Jadi kegiatan kita ada pamaidah tu di antaranya kita bagi tun kan selesai bagi sebagai pelajar yang dengan didik, dan juga ada kita tolong buat jambe kerana kesusahan budak-budak. Lepas tu akhir sekali ni kita ada bagi tu yang chip dan untuk orang susah yang ada pengkatup dengan budak. Kita akhir sekali ni di kampung clear tak baik kerana di Tambun kat Total tu 20 orang lebih yang kena COVID-19. Jadi kita pergi sana tu kita tak ada masa rapat dah lah. Kita ni insyaAllah lah mudah-mudahan tidak ada benda tu. Kita boleh bantuan dan tengok kepada raut muka orang yang hubung dengan kita tu sangat-sangat mujuh lah. Walaupun sedikit kita pergi, jadi bermanfaat untuk mereka. Dan kita nak terima kasih tadi ni. Tak baik. Pengaruh dulu tu kita ada buat jambe di antaranya untuk budak-budak
dan juga beri colek kepada salah satu keluarga yang suaminya meninggal. Dia duk jual tepung, duk jual bubur dengan mutu. Jadi kita tanya, kata nak tak kalau kita nak beri colek sebuah. Dia kata ya nak. Alhamdulillah kita cari colek, boleh sutai colek, diikat dengan mutu jadi tiga uti tayar tu, boleh sakut sekali. Buat video tu boleh menega lebih apa ni, lebih besar lagi. Mudah-mudahan insya-Allah kita ada lagu ni tu, kita akan ada terus lah lagu ni, tergantung mudah kita ada yang kita dapat daripada para muslimin, para mukhlisin yang beri infak melalui kita untuk pergi kepada mereka. Dan juga kegiatan hal lain lagi tu kita minta Ustaz Mukhtar royak kata angin nabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sedaya penonton Facebook kita ni, minta kod like, kod share Karena kegiatan kita ni untuk nak membantukan budak-budak yang berokat, boleh nak mengaji dan apa. Saudara perhatian kita Ustaz Jawaruddin dan juga saudara Juli tersebut panggil 1001 macam tu panggil budak-budak yang perlu pada khususnya melanjut ke pelajaran dan apa-apa kesusahan, kita akan bantu insya-Allah. Dan belum kami semua ni tak ada modal juga. Pengang Ustaz Jawaruddin mula-mula berasal daripada kami di sekolah tua Tukuk Sore. Aku alhamdulillah dah hampir 2 tahun dah kita berjaya kerana dalam musim Ramadan 10 akhir ni kita dapat satu orang muhsin 100,000. Mungkin ni di atas keikhlasan kita dengan Allah SWT. Lepas pada ni mungkin ada juta orang yang sudi nak memberi kepada sumbangan kepada kita, kerana kita kerja ni lillah, bukan liga apa-apa dah, kerana Allah SWT. Dan tak perlu saya sebut jasa dah, kerana banyak kita buat. Tapi pihak kami musyawarah dan bijak. Kerana hari ni kita banyak di negara, di mana-mana tempat, khususnya anak yatim. Anak yatim sekarang ni kaya lebih pada orang-orang yang susah di kampung dia. Kerana anak yatim semua orang belok ada rumah-rumah. Dan kami ni lain dari segi orang yang miskin. Kalau kita tengok jalan tu kampung banyak benar. Dia tak ada miskin, ayah ada, ibu ada, tapi rumah yang masih dahsyat nak utuh lebih pada tangan tunggu dia lagi dah. Dia tak ada miskin. Dia tidak ada anak, dia tidak yatim kerana pokok ada. Tapi susah. Sebab tu kita ni di segi orang miskin. Kalau miskin tu kita jumpa dengan yatim, tak ada apa juga dah. Kita perlu ni di segi miskin, fuqara wal masakin. Kalau kita tengok awal-awal dalam asnah hak lapar dalam zakat tu fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin, tidak anak yatim. Tapi saya tidak nafi walaupun anak yatim tu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh bela anak yatim. Nabi kata semua jari tunjuk dengan jari ni bersama dengan aku dalam syurga orang yang membela anak yatim. Tapi kami ni pergi ikut jalan lain jalan orang yang fuqara wal masakin. Kerana susah benar kalau kita baru ni tengok, kalau kita pergi injing kau tak ada rumah, tak ada apa tu tupai rumah orang nak gapo belanya, nak ingin nambah, kita ingin nambah, kita pun tak ada duit ada mau bantu pada penonton-penonton yang membantu kita ni lah. Oleh itu saya minta kod like, kod chat. Ada musim ni termolah kepada kami kerja untuk nak memberi kemudahan pada orang-orang yang susah, fuqara wal masakin, supaya anak-anak mereka tu boleh belajar sambung pelajaran, melanjut ke agama Allah SWT dalam muka bumi ni. Itu nak jadi nak membesmikan agama Allah, nak menegakkan agama Allah seperti mana mereka bermujahadah di Palestin untuk nak tegak agama Allah. Bukan kerana kita pun sebagai asas pertama kita anak abnaul muslimin kita boleh ngaji, boleh gapo. Sebab tu kita turun kampung-kampung, tak kira atau di mana saja. Kita akan turun pergi jumpa dan kita tengok sedikit kesebenar dan kita ambil bantuan daripada saudara-saudara kita ada masuk dalam banci kita lah, kita beri sumber kepada mereka. Itu saja sebagai ringkasan daripada saya. Boleh saudara Juli royak nombor banci sekali lagi sebab kepada ketika Juli, silakan. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara kita royak dulu saja deh. Nanti royak berkenaan dengan orang dermo. Jadi untuk saya nak baca sikit untuk lek banci ni. Banci Tanakan Omsin. Lomong 02 03 09 58 100.
Itu dah. Ataupun atas page lalu tu. Ataupun melalui jangan di page Ansor dah. Kita buat Ansor ANSHAR Ansor project tu bukan lah pun. Kita boleh tiktok dengan nombor WhatsApp di situ. Apa dia nak infak nak apa tu kita boleh di situ. InsyaAllah untuk nak kirim amanah kita dan untuk menyampaikan kepada orang susah. Silakan Ustaz Adi untuk cerita berkenaan dengan berijak di 10 akhir Ramadan ini. Berapa jumlah kita boleh? Silakan. Maka alhamdulillah terima kasih sekali lagi kepada penderma ku berijak daripada puasa hari ni. 10 hari bulan Ramadan hari ni. 10 hari Ramadan kita boleh semua 126,000 neko. 126,000 neko. Selama 10 hari, 10 akhir Ramadan. Maka sikit ada kita kenapa nak masa CSP dah. Dipersilakan. Sudah kita mari.กลุ่มอันซอรเพื่อเด็กได้โอกาสและเด็กไร้ที่พึ่งที่เราได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่ยากไร้อัลฮัมดุลิลละห์ในขณะนี้เราได้รับเงินบริจาคคืออามานะห์จากมุฮซินีนในบ้านเราซึ่งเราได้ระดมทุนผ่านออนไลน์ผ่าน Messenger ผ่านไลน์แล้วก็ Facebook ประมาณ10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราได้รับบริจาคจากมุสลิม126,026 บาท 126,026 บาทที่เราไม่เคยคาดคิดก่อนว่าเราจะได้ถึงขนาดนี้แต่เพราะว่าผลงานที่เราได้ทำเราทำจริงเงินทุกบาททุกสตางค์ไปตกที่ชาวบ้านที่ยากไร้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ต้องขอญะซากุมุลลอฮุค็อยรันญะซาขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ตอบแทนในสิ่งที่ล้นให้กับผู้ที่ได้บริจาคให้กับเราแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้บริจาคเราก็จะระบุจะบอกให้ท่านได้รู้ว่าเราก็มีเลขบัญชีก็คือบัญชีออมสินหมายเลขบัญชี 020-360-958-100 อีกครั้งนะครับ020-360-958-100 ชื่อบัญชีกองทุนอันซอรมีบัญชีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีบัญชีหนึ่งซึ่งอยากจะให้ท่านได้เข้าไปดูในเพจของกลุ่มอันซอรเพื่อเด็กด้วยกันเด็กไร้ที่พึ่งitulah bahasa Thai yang betulnya Pak Wibi karena pilot itu bukan masalah kita. Masalahnya kita boleh kita giveaway kepada orang miskin, orang yang perlu. Nah, siapa ada tak perlu apa boleh inbox lagi nah. Kalau dia ada gak boleh inbox gila dari page hak Ansor sendiri atau page hak standing, hak Juli, hak Ustaz Mukhtar, hak sama dia pun, hak Ustaz Heng boleh. Nah, untuk nak buat hubungi kalau kita nak menyampaikan infak kita. Untuk terakhir sikit lagi dah program harpe kita nak buat harpe dah. Satu lagi kita nak witungan sah kepada adik pelajar kita. Kita ni di sekolah agama dulu, sekolah-sekolah pondok, kawasan-kawasan hak dekat-dekat sekolah kita. Dalam permengan dalam dengan sama dengan kita di Sukai tu dah. Maka kita sorak hari ni bercunda hari ni atau tolong atau lepas hari ni kita nak butuhkan sah pada adik pelajar kita semua tu semua 30 tun. Dah. Sutir sekolah kita bagi 2 orang. Sutir sekolah 2 orang dah. Dina yatai tu serah pada sekolah masing-masing dah. Insya-Allah program ni kita nak buat kawan cepat-cepat. Yang keduanya kita nak buat kata setahun kali kita nak ada cak ceramah. Setahun kali dah. Namun nak buat mana tu wallah ala itu hakim tu maka setahun kali kita nak ada ceramah.
pakai apa betul hak kita nak buat sampai. Ya kalau di Jogja itu orang rumah makan api dan juga air buah. Kalau kita langsung di jadi case-case. Nah, seperti ini lepas ni kita akan langsung untuk budak-budak Palestin supaya kita tu sekeladah lah, kita dah share kita untuk budak-budak Palestin. Kita kutip dan juga kita akan serah kepada kawan yang dipercayai. Kata duit ini siapa semua kepada budak-budak Palestin ataupun kepada orang semua yang ada budak. Seperti kita tadi lah. Lepas tu kerana maghrib dah kita ni, tak ada bunyi rebel. Masa sapadah tadi, kita insyaAllah kalau itu kita kerja semula. Ya lah. Boleh tanya mulasak. Ada apa boleh tanya di nombor telefon berapa tadi? Oh. Dah lepek dah dengan lepek. Jangan dipay dah. Untuk betul ini minta maaf kalau ada salah silap dan juga terima kasih semua para penonton yang menonton kami di sini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ibrahim tadi menjadi satu cerita yang boleh kita cerita pada orang lain pula. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.